Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sehat-sehat hendaknya. Okay? InsyaAllah. So, pada hari Selasa yang lepas, Encik Bunsyu Honda telah pun selamat melahirkan satu lagi model baru, iaitu model CBR 150R. Satu model entry level sport bike untuk segmen 150cc. Dan majlis pelancaran itu dibuatkan secara soft launch sahaja, iaitu secara online. Kalau korang nak tengok video pelancaran tu, korang boleh klik kat pin komen dekat bawah ni, dia ada link dia. Dan dengan kemasukannya model baby CBR ni, maka dengan ini adalah diumumkan bahawasanya R15 sudah pun ada pencabar yang terbaru. Jadi untuk video kali ini, aku akan cuba buat sedikit comparison antara kedua-dua model ni, dan sekaligus insya-Allah akan membantulah pada mereka-mereka yang berkemungkinan dalam dilema untuk menyunting yang mana satu. Dan tak lupa juga untuk kluster-kluster baik beli yang tengok video ni, korang tengok video ni sampai habis, sebab inilah cara yang sebenar untuk kau mengcomparekan motor, bukan setakat compare dari segi harga semata-mata. Okey, sebelum kita teruskan dengan pengcomparean antara dua model ni, aku rasa adalah lebih elok kalau kita tengok sedikit spek-spek dan juga features-features yang ada pada kedua-dua model ni. So untuk tanda harga RM12,499, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat sebuah entry level sport bike yang dilengkapi dengan enjin 4-stroke liquid cool double overhead cam 150cc, bertransmissionkan 6 gear yang diklaim dapat menghasilkan lebih kurang 16 horsepower dan juga 13.7 Newton meter of torque. Selain daripada itu, kita akan dapat fully digital meter display, fully LED light depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semualah. Dual channel ABS depan dan belakang, USD fork dan juga assist and slipper clutch. Itu untuk model baby CBR lah. Untuk model R15 dengan harga RM11,988, apa yang akan kita dapat adalah sebuah entry level sport bike juga menggunakan enjin 4-stroke liquid cool single overhead cam VVA dengan 6 gear transmission yang diklaim menghasilkan lebih kurang 19 horsepower dan juga 14 ke 15 Newton meter of torque, lebih kurang lah, aku tak ingat. Lepas tu kita akan dapat juga fully LED light depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semua sama macam baby CBR tadi. Lepas tu fully digital meter display, USD fork dan juga assist and slipper clutch. Nampak tak? So sebelum kita pergi kepada comparison antara kedua-dua model sport bike entry level 150cc ni, kita boleh nampak juga beberapa titik persamaan antara mereka berdua ini yang menandakan mereka ini serasi. Jadi sebelum aku highlight pasal dia punya head to head comparison ni, kita tengok dulu apa yang sama antara kedua-dua model ni. Yang sama adalah 6 kelajuan, lepas tu USD fork dia, and then assist and slipper clutch. Lepas tu dua-dua cutting sport bike kan. Feeling super sport tu confirm akan ada. Lepas tu dua-dua pun mengoffer fully digital meter display dan juga fully LED light. Itu antara titik-titik persamaan yang kita boleh nampak lah. Jadi sekarang kita akan pergi kepada dia punya comparison head to head. Untuk comparison head to head ni, aku akan highlight 3 main point. Okay, yang pertama, power versus safety. Kalau kita tengok dengan spek di atas kertas yang telah dilampirkan oleh kedua-dua manufacturer, kita boleh nampak secara jelasnya bahawasanya dari segi power, sah-sah lah memang memberat ke arah R15. Sebab apa? Sebab horsepower dia 19 horsepower dan baby CBR ni hanyalah 16 horsepower. 3 horsepower beza tu untuk motor yang dalam segmen yang sama, boleh dikatakan besar jugalah. Tapi benda ni memang dah jangka dah, sebab R15 kalau kita tengok cc dia ada sikit lebih lah, dia boleh dikatakan terlajak 5cc lah. So beza 5cc tu, lepas tu tambah pula dengan features VVA yang ada pada enjin R15 tu, jadi ianya membuatkan dan menambahkan lagi kepoweran beliau. Dan kalau bercerita pasal single overhead cam dan juga double overhead cam ni, satu ketika dahulu, kalau korang follow lah kan scene permotoran start daripada model-model super moped yang dibawa masuk ni, masa mula-mula RS150 dan juga Y-Suku dia menjadi kompetitor di antara satu sama lain, ramai owner-owner RS yang berbangga, yang kalau kata nak bahan budak-budak Y-Suku kan, diorang akan up point pasal Dodge ni, double overhead cam, lepas tu 6 gear. 2 point ni memang akan jadi main point lah. Benda tu kita memang akui
akui lah, engine double overhead cam ni dia punya pergi, kalau duduk sebelah-sebelah kan, memang kena tapau lah yang single overhead ni. Tapi selepas saja Yamaha memperkenalkan teknologi VVA pada enjin single overhead cam dia, kita nampak segalanya berubah. Langit kembali cerah, ada sinar di sebalik terowong, dan sejak daripada itu single overhead tak kena tapau dah dengan double overhead cam ni. Gitu. So korang kena ingat lah, kalau nak rasa Dodge ataupun double overhead cam, korang boleh pilih Baby CBR. Tapi kalau nak merasa VVA punya power, korang boleh beli R15. Okay, macam mana pula dengan safety? Point safety ni memang menang dan berat gila bab ke arah Baby CBR lah. Kalau kita tengok pada spek tadi, hanya Baby CBR ni sahaja yang dilengkapi dengan sistem braking yang ada ABS dual channel depan dan belakang. Yamaha aku tak faham lah, kedekut betul lah dengan model-model kecil ni. Line up untuk 150cc dia, 150cc yang ada ABS, motor skuter dia tu NBX tu, itu pun single channel dia, kat depan je yang ada ABS. Aku pun tak faham kenapa yang susah sangat nak provide ABS ni. Mungkin cost lah kot. Dan kita semua tahulah bahawasanya ABS ni memang terbukti ke safety-nya, dan secara tidak langsung membuatkan keyakinan dan juga confident level seorang owner itu melonjak tinggi sehingga mencecah ke alam bazrah apabila ingin melakukan barang aksi brake membrake secara mengejut ataupun tidak mengejut. Bila ada ABS ni, yang bestnya satu je, kau punya braking tu lebih safe and then lebih cepat kau dapat stopkan kau punya kenderaan. Dah banyak gila dah orang-orang buat demo untuk compare motor yang ada ABS punya sistem dengan motor yang tak ada ABS, dan disebabkan kebagusannya sistem ABS ni, sampai ada lah owner yang tertipu dengan membeli fake ABS dekat Shopee tu. Aku pun tak faham lah kenapa. Sebab mekanisme ABS ni dia berkait dengan ECU. Dia bukan boleh pasang macam tu je dekat kau punya brake caliper tu. Memang bukan semudah ABC lah nak pasang benda lah ABS ni sebenarnya. Dan lagi satu, antara kejatuhan ataupun keaksidenan yang ingin dielakkan sejauh-jauhnya oleh seorang owner motor adalah terjatuh akibat brake locking, ataupun brake tu tiba-tiba melekat, lepas tu jatuh bodoh gitu kan. Bukan apa, kejatuhan yang seperti ni dia akan memberikan kau dua musibah lah. Satu, sakit kau dapat, malu pun kau dapat. So bila ada ABS tu, macam risiko untuk benda-benda alah tu terjadi boleh dikurangkan lah. So untuk poin yang pertama tu, kita boleh nampak lah, kalau kata korang lebih ke arah orang yang mencintai power, ambil lah yang ada power. Kalau suka yang ada safety, ambil lah ada safety. Betul, tak semestinya ada ABS tu takkan aksiden. Sama lah macam vaksin kan, kita cucuk vaksin tak semestinya kebal daripada COVID. Kena faham tu, itu semua ikhtiar. Pada zaman sekarang ni, pada aku kena shortlist lah motor-motor yang ada ABS punya braking system ni. And then poin yang kedua adalah apa? Alah, lupa dah. Design. Dari segi design, aku tak nak sembang banyak sebenarnya pasal design ni. Sebab pada aku dua-dua ni dia memang cukup syarat untuk menjadi sebuah entry level sport bike yang seksi. Sebab apa? Macam aku cakap tadi, dia punya riding position dia confirm dah agresif. So dia buatkan motor tu nampak macam tonggek tau. Tapi dari segi garang dia tu, dekat sini pada aku Baby CBR menang lah. So pada mereka-mereka yang dah pun mempunyai bini yang garang dekat rumah tu, apalah salahnya untuk ada satu lagi spesies garang dalam hidup kau kan? Bini garang, motor pun kena garang lah mah. Dan poin yang terakhir adalah harga. Seperti mana yang aku cakap pada awal video tadi, aku ada bagi tahu, kalau korang perasan lah, kalau korang dengar pakai telinga lah, bukan pakai tapak kaki, aku ada sebut pasal harga kedua-dua model ni. Tapi tak apalah, korang punya pasal aku bagi tahu lah sekali lagi ya. Takkanlah itu pun nak berkira ya dah. Untuk model Baby CBR ni, ianya dijual dengan harga RM12,499 tunai. Oi, nak sah apa? Itu sebelum Protect dan Insurans. Manakala untuk R15 pula, harga rasmi dia sebelum Protect dan Insurans adalah RM11,988 tunai. So dekat situ kita boleh detect perbezaan harga sebanyak 500 macam tu lah, lebih kurang plus minus. Tapi kena ingat lah, ini adalah harga rasmi. Harga ni mungkin akan berubah bila dah sampai kedai. Jadi bersedialah. Tambah pula bila dah jadi situasi macam ni, bila ada satu motor yang selama ni memang jadi antara yang laku keras kan, lepas tu datang pula dia punya kompetitor, memain harga tu akan berlaku lah dekat market. Kat situ kita boleh nampak nanti model mana yang mendapat paling banyak sambutan, model tu dia akan naik nanti harga dia. So jangan terkejut kalau dah lama-lama nanti kita nampak yang model R15 ni dia jadi lagi mahal daripada Baby CBR. Konsep dia sama je macam Y15 dengan RS150. Kalau ikutkan dari segi performance apa semua, RS lebih better daripada Y-Suku kan. Tapi kenapa harga Y-Suku mahal? Sebab permintaan Y-Suku mahal. Macam tu jugalah konsep dia untuk model-model yang entry level sport bike 150cc ini. Come on lah. Sedangkan Kapcai pun dia boleh jual dalam harga 13-14 ribu. Ini kan pula sport bike kot. Takkan dia nak jual 11-12 ribu je. So itulah ni guys, serba sedikit comparison yang serba simple lagi pimple berkenaan dengan dua model yang bakal mencetuskan persengketaan di antara keduanya untuk segmen sport
bike 150cc lah. Sedikit sebanyak insyaAllah mungkin akan memberi cahaya petunjuk kepada kamu-kamu yang mungkin agak ragu-ragu untuk memilih yang mana satu. Pada aku tak kisahlah korang nak pilih yang mana satu pun, tapi yang paling penting jangan sampai jadi hamba motor lah. Gitu. Sanggup kau catu kau punya makan semata-mata nak maintain kau punya motor. Jangan sampai macam tu sekali. Ikat perut untuk bela motor tak elok, Mat. Okey, ingat tu je. Nak beli tengok poket sendiri. Okey. So okeylah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton aku cakap banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe aku cakap banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, see you, kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye.